Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk Matematik Tambahan Tingkatan 5, topik taburan kebarangkalian. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, soalannya 70% daripada murid tingkatan 5 Dahlia memperoleh grade A dalam ujian akhir tahun bagi mata pelajaran sains. 2 orang murid dipilih secara rawak daripada murid-murid kelas itu. Jika X mewakili bilangan murid yang tidak mendapat grade A. Okey, yang ini saya lupa nak highlightkan. Bilangan murid yang tidak mendapat grade A. Bina jadual yang menunjukkan nilai yang mungkin bagi X dengan taburan kebarangkalian masing-masing. Seterusnya, lukis satu graf yang menunjukkan taburan kebarangkalian X. Soalan ini perlu ke tidak awak lukis gambar rajah pokok? Tak perlu. Boleh buat shortcut terus. Okay? Nak buat gambar rajah pokok? Boleh, no problem. Tapi untuk yang ini, tak perlu. Yang pertama sekali, kita perlu cari apakah kebarangkalian murid dapat grade A. Dia kata dekat sini, 70% murid kelas itu dapat grade A. So, 70% sebenarnya kita boleh ungkapkan dalam bentuk 70/100. Kemudian kita dapatlah sifar perpuluhan 7. Inilah kebarangkalian untuk murid mendapat grade A. So, bila murid dapat grade A adalah sifar perpuluhan 7, murid tidak dapat grade A, macam mana? Ingat, untuk kebarangkalian, suatu kebarangkalian itu berlaku, dia adalah di antara, okay, saya nak conteng dekat sini dulu. PA adalah berlaku di antara sifar sehingga 1. Maksudnya sifar mustahil benda itu berlaku, 1 confirm benda itu berlaku. So, dekat sini sebab itulah 1 tolak sifar perpuluhan 7. Ini awak sudah belajar juga apabila PA prime adalah 1 tolak PA. Ini awak sudah belajar juga. So, 1 tolak PA, kita dapatlah sifar perpuluhan 3. Ini adalah kebarangkalian murid itu tidak dapat grade A. Saya letak sebagai A pelengkap ataupun A tanda. Okey, so kita teruskan. Yang ini tadi saya baru mencari kebarangkalian sebab kebarangkalian ini penting. X ialah bilangan murid tidak mendapat grade A. Okey, baca betul-betul dekat sini tidak mendapat grade A. So, kita punya kesudahan. Kemungkinan besar, dua-dua murid kita dapat A. So, apabila murid yang pertama dapat A, murid yang kedua pun dapat A, so kita ada sifar. Murid tidak dapat grade A. So, apabila murid yang pertama dapat A, murid yang kedua tidak dapat A, kita ada sekali murid dapat A. Kalau kita ada 2 ataupun murid dapat A, tidak dapat A dan tidak dapat A. So maksudnya 2 orang murid tidak dapat A. Kenapa dia berhenti setakat 2 sahaja? Sebab kita pilih 2 orang murid. Kita pilih 2 orang murid. Sebab itu dia berhenti setakat 2 sahaja. Kalau contoh 4 tadi, dia berhenti setakat 3. Sebab penyelia itu buat 3 kali pemeriksaan. Okey. So, maksudnya, kita perlu cari kebarangkalian untuk sifar 1 dan 2. Okey, so untuk kebarangkalian apabila X sama dengan sifar, kita ada P, A, A. Maksudnya, murid itu dapat A, murid yang pertama dapat A, murid yang kedua pun dapat A.
So, bila ada dua-dua dapat A, ada sifar murid yang tidak dapat A. Okay, so kita kira kebarangkaliannya. Untuk yang dapat A adalah 0.7. So, 0.7 darab 0.7 dapatlah 0.49. Okay, so apabila X sama dengan 1, yang ini awak perlu fikir. Kalau X sama dengan 1, murid yang pertama tidak dapat A. Murid yang kedua dapat A. Dia boleh jadi macam itu. Ataupun murid yang pertama dapat A, murid yang kedua tidak dapat A. So, dia ada dua kemungkinan kesudahan. Okay, bila ada dua kemungkinan kesudahan, sebab itulah kita tambahkan. Okay, boleh imagine sekarang ini kita ada dua. Murid yang pertama dapat A. Murid yang kedua tidak dapat A. Itu adalah kesudahan yang pertama. Ataupun kesudahan yang kedua, murid yang pertama tidak dapat A. Murid yang kedua dapat A. So, ada dua kesudahan yang mungkin. Sebab itu dekat sini kita tambah. So, kita kira dulu yang pertama. A tanda. So, dekat sini A adalah 0.7 darab dengan A tanda 0.3 tambah A tanda 0.3 darab A 0.7. Okey, kita tekan saja kalkulator, dapatlah 0.42. Itu 1. Sekarang kita kira 2. So, apabila 2 ada satu sahaja. Yang pertama A, yang kedua A. Okey, boleh ke tidak dia berubah? Masih sama. A. So, satu sahaja. Okey, so dekat sini tidak dapat A, tidak dapat A. Dia itu sahaja, satu sahaja. Okey, so 0.3 darab 0.3. So, tekan kalkulator 0.09. So, siap kita punya taburan untuk kebarangkalian. Lepas itu, kita perlu bina jadual. Sebab soalan ini dia terus cakap bina jadual. Lepas itu, lukis graf. Okey, bina jadual. Kita susun balik apa yang kita dapat tadi. Apabila X sama dengan 0.49. X sama dengan 1, 0.42. X sama dengan 2, 0.09. Kita masukkan ke dalam jadual. Kita dapat macam ini. X sama dengan R. R ini adalah kita punya bilangan kesudahan. Kalau sifar. Dapatlah kita punya kebarangkalian. P adalah probability. Sebab itu kita guna huruf P. 0.49. 1, 0.42. 2, 0.09. Okey, dah siap jadual, kita perlu lukis. Tengok julat yang sesuai. So, dekat sini 0.0 dan 0.5. So, adakah kita terus buat 0.0 terus pergi 0.5? Tidak. Kita ambil lah 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 dan 0.5. Ambil julat yang sesuai. Jangan awak buat 0.0 terus melompat 0.5. Tak sesuai. Graf kamu kecil sangat. So, graf kamu hendaklah sesuai. So, apabila X sama dengan 0 tadi dekat sini, kita pergi 0.49. Okey, bila 0.49 ini, satu petak bersamaan dengan 1. So, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dapatlah dekat sini. Kemudian 42 apabila 1, lepas tu 0.4 dekat sini, 41, 42. Okey, tanda. Okey, untuk tanda titik ini ada student dia suka buat bulat. Okey, bila awak buat bulat, kejap saya guna marker merah lah. Okey, bila awak buat bulat awak itu jangan besar sangat. Okey, bila awak buat bulat itu dia cukup-cukup. Okey, contoh. Cukup macam itu sahaja. Tak perlu macam awak bulat besar-besar sampai macam ini. Kalau awak bulat besar-besar macam ini, salah. Okey, yang ini
kita akan bulatkan. Maksudnya salah. Dia mesti kecil. Okey, apa pucat kau? Selalu macam itu. Okey, boleh buat bulat boleh. Bila awak bulat, pastikan semua bulat. Okey, kalau awak buat bulat, sini pun bulat, sini pun bulat, sini pun bulat. Kalau awak bulat, kalau awak guna pangkah, sini pangkah, sini pangkah, sini pangkah. Tidak boleh bercampur. Sini bulat, sini pangkah, sini bulat. Tidak boleh buat macam ini. Sebab kadang-kadang bila saya semak kertas, ada murid buat macam ini. Yang ini saya tidak galakkan. Saya risau yang ini tidak diterima. Okey, saya risau ini tidak diterima. Kalau awak buat macam ini pun sama juga. Saya risau tidak diterima. Jangan campur-campur. Okey. Okey, settle. Ada soalan ke tidak? Dia ada step-step dia. Yang pertama, cari kebarangkalian. Lepas itu, tentukan kita punya X. Biasanya kalau X dia, tengoklah berapa kali cubaan. Berapa kali cabutan. Kalau ada 3, sifar 1, 2, 3. Lepas itu, awak carilah kebarangkalian dia. Step dia sebenarnya sama saja. Untuk soalan ini, saya nampak macam langkah kerja dia panjang. So, kebarangkalian dia tinggi keluar dekat kertas 2. Okey, kesimpulan. Tadi kita sudah tengok untuk perwakilan taburan kita ada 2. Minggu lepas kita sudah tengok gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok ini awak sudah belajar dekat bab kebarangkalian dalam matematik. Dan untuk hari ini adalah lanjutan daripada ilmu pengetahuan sedia ada awak, iaitu jadual dan graf. Maksudnya dia ada lagi satu untuk perwakilan pemboleh ubah. Kebarangkalian pemboleh ubah. Dia bukan setakat gambar rajah pokok sahaja. Graf pun boleh. Dan graf itu tadi adalah dalam bentuk diskrit. Yang kedua, awak sudah tengok membina jadual dan melukis taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, macam biasa bila kita nak lukis graf, kita mesti ada data untuk paksi X dan paksi Y. Ataupun paksi mengufuk dan paksi mencancang.